Salam sejahtera, saya Robert anak bungsu nombor metrik 282519. Bersama saya Yong Rafidah binti Haji Junaidi 282595 dan juga Lister Jamaica anak Jilum 282228. Kami dari kumpulan N PJJ UUM Kampus Sibu. Pembentangan untuk subjek SCCG 3123 Komunikasi Perundingan, di mana tajuk tugasan kami iaitu konflik antara negara. Penyebab konflik antara negara terdapat 4. Yang pertama, setiap negara mempunyai persempadanan untuk menandakan kuasaan hak milik serta jajahan pemerintahan bagi setiap negara. Sempadan adalah kuasaan penting bagi setiap negara agar dapat mengawal segala aktiviti ekonomi, keluar masuk penduduk ataupun pelancong, serta untuk menjaga keamanan negara. Namun sejak akhir-akhir ini telah terjadi pelbagai konflik di antara negara jiran, terutamanya berkaitan dengan hal persempadanan dan juga ekonomi. Konflik yang berlaku tanpa kata sepakat, kerjasama dan perundingan di antara pemimpin utama negara akan menyebabkan peperangan berlaku. Sekiranya berlaku peperangan, kerugian akan dialami oleh kedua-dua negara, terutama dari segi ekonomi, kehilangan nyawa, kemusnahan bangunan, harta benda dan alam semula jadi, serta akan menyebabkan negara yang kalah kemungkinan akan hilang identiti. Gagal dalam perundingan akan menyebabkan peperangan tercetus tanpa kesudahan seperti yang berlaku di negara Rusia dan Ukraine. Manakala konflik berterusan seperti India dan Pakistan, India dan China akibat daripada perebutan sempadan. Peperangan yang terjadi akibat daripada kegagalan kedua-dua pemimpin utama negara untuk mengambil tindakan perundingan dan memilih untuk menggunakan senjata dalam menyelesaikan konflik akhirnya menyebabkan negara mengalami pertumbuhan pembangunan yang perlahan. Perebutan wilayah serta pertikaian persempadanan yang terjadi di antara negara Rusia dan Ukraine, China dan India serta India dan Pakistan telah menjadi perhatian kerana ia telah mengakibatkan konflik yang berterusan. Konflik perebutan wilayah di antara Rusia dan Ukraine adalah disebabkan wilayah Crimea. Konflik ini disebabkan masalah demografi di mana fakta menunjukkan bahawa wilayah Crimea diduduki oleh bangsa Rusia iaitu sebanyak 58.3% dan selebihnya adalah etnik Ukraine 24.3%, Tatar Crimea 12.1% dan etnik minoriti yang lain 5.3%. Sejarah demografi telah menjadi perdebatan di antara kedua-dua negara selain termasuk soal politik, iaitu apabila Rusia telah menganggap Ukraine adalah negara di bawah naungan Rusia di dalam Kesatuan Soviet. Salam sejahtera, nama saya Lister Jamaica anak Jilum, nombor metrik 282228. Saya akan menyambung pembentangan daripada rakan saya, iaitu latar belakang konflik antara China dan India. Perebutan wilayah serta pertikaian persempadanan yang terjadi di antara negara Rusia, Ukraine, China, India dan Pakistan telah menjadi perhatian kerana ia telah mengakibatkan konflik yang berterusan. Perang yang terjadi pada tahun 1962 di antara China dan India menyebabkan konflik dan ketegangan hingga ke hari ini. Peperangan ini terjadi apabila pertikaian terhadap sempadan Himalaya di dua kawasan iaitu Arunachal Pradesh di timur dan Aksai Chin di barat. Pada ketika itu, perang tersebut dimenangi oleh negara China dan konflik sempadan masih menjadi punca ketegangan yang berlaku di antara kedua-dua negara. Konflik terbaru di kawasan pegunungan Lembah Karwan di Ladakh, wilayah Kashmir yang bersempadan di Tibet, China pada tahun 2020 telah mengorbankan sekurang-kurangnya 20 askar India. Konflik ini berlaku apabila China mendakwa tentera India telah membuat tindakan provokasi dengan melintas sempadan sebanyak 2 kali dan turut menyerang anggota keselamatan mereka. Manakala India mendakwa pertempuran tersebut berlaku susulan cubaan negara China untuk mengubah status quo di sempadan tersebut secara unilateral. Analisis konflik antara negara. Berdasarkan kes yang melibatkan konflik di antara kesemua negara tersebut, terdapat beberapa perkara yang telah menjadi perhatian. Yang pertama adalah persempadanan negara akan mengakibatkan ketegangan apabila jalan penyelesaian yang diambil adalah melalui peperangan. Ini menunjukkan kemegahan kuasa masing-masing, tambahan lagi jika kedua-dua negara tersebut mempunyai senjata nuklear dan ianya merupakan simbol kekuasaan yang tiada tandingan. Pemimpin yang gagal membuat rundingan dan mementingkan diri telah mengakibatkan peperangan berlaku. Campur tangan daripada negara luar menambahkan lagi ketegangan
dengan memilih dan menyokong tindakan peperangan daripada berdamai dan berunding. Kelemahan dan kelebihan dalam komunikasi perundingan. Konflik di dalam negara memberi kesan yang amat ketara ke atas keberkesanan dan keputusan dalam proses perundingan. Berikut adalah beberapa kemungkinan kelemahan dan kelebihan dalam komunikasi perundingan. Kelemahan dalam komunikasi perundingan. Konflik di dalam negara selalunya melibatkan pihak yang saling tidak mempercayai antara satu sama lain. Ketidakpercayaan ini boleh menghalang komunikasi yang berkesan kerana pihak tersebut mungkin keberatan untuk berkongsi maklumat atau berasa ragu-ragu terhadap niat dan matlamat yang lain. Kuasa yang tidak seimbang atau tidak sama rata di antara pihak yang terlibat boleh menghalang komunikasi yang adil dan seimbang. Pihak yang punya kuasa yang besar mungkin mendominasi proses rundingan dan mengabaikan kepentingan pihak yang lain. Konflik di dalam negara selalunya melibatkan emosi dan trauma yang kuat. Komunikasi emosi boleh mengabulkan pemikiran yang rasional dan menghalang keupayaan pihak untuk mendengar, memahami antara satu sama lain secara objektif. Perundingan yang berkesan memerlukan kemahiran komunikasi yang baik. Kekurangan kemahiran komunikasi seperti keupayaan untuk mendengar, menyatakan pendapat yang jelas atau menyelesaikan konflik dengan cara yang membina boleh menghalang kemajuan dalam perundingan. Kelebihan dalam komunikasi perundingan. Dialog dan persefahaman yang lebih baik dengan membuat rundingan yang berkesan boleh mewujudkan ruang berdialog secara terbuka di antara pihak yang terlibat. Ini membolehkan mereka berkongsi pandangan dan minat sekaligus boleh mencapai penyelesaian yang lebih baik. Mewujudkan perjanjian bersama melalui komunikasi perundingan, iaitu pihak yang terlibat boleh mencapai persetujuan bersama, boleh menamatkan konflik atau mengurangkan ketegangan. Ini boleh mewujudkan asas untuk berdamai, keamanan dan pembangunan yang mampan. Membina kepercayaan dengan komunikasi yang berkesan boleh membantu dan membina kepercayaan antara pihak yang terlibat di dalam konflik. Mengenal pasti penyelesaian dengan kreatif dan inovatif melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif untuk menyelesaikan konflik. Pendekatan ini dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih mampan dan memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat. Carangan untuk menyelesaikan konflik antara negara melalui komunikasi perundingan. Komunikasi rundingan yang berkesan memerlukan kepercayaan antara pihak yang terlibat. Oleh itu adalah penting untuk membina kepercayaan melalui dialog terbuka, jujur dan saling mendengar. Ini membantu untuk mengurangkan ketegangan dan meningkatkan lagi kemungkinan untuk mencapai resolusi yang memuaskan hati semua pihak. Dalam rundingan adalah penting untuk mencari titik persamaan antara pihak yang bercanggah. Adalah penting untuk membina institusi dan proses inklusif untuk menyelesaikan konflik di dalam negara. Ini melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam rundingan dan memastikan semua suara yang didengari. Dengan melibatkan semua pihak, peluang untuk mencapai penyelesaian adalah berkekalan dan adil dan meningkat. Dalam menyelesaikan konflik adalah penting untuk menghormati hak asasi manusia semua individu yang terlibat. Ini termasuk hak untuk bercakap, berhimpun dan menyuarakan pendapat. Dengan menghormati hak asasi manusia, kita boleh mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk komunikasi dan rundingan yang produktif. Dengan melaksanakan resolusi yang mampan setelah mencapai resolusi adalah penting untuk melaksanakannya dengan secara berkesan. Limitasi dalam komunikasi perundingan. Ketidakadilan. Komunikasi rundingan dalam konflik negara boleh dihalang oleh ketidakadilan dalam pengagihan kuasa, sumber atau hak yang diiktiraf. Jika satu pihak merasakan bahawa mereka tidak dilayan secara adil, komunikasi perundingan mungkin tidak berjaya mencapai persetujuan yang boleh diterima oleh semua pihak. Ketidakpatuhan. Walaupun perjanjian boleh dicapai melalui komunikasi yang dirundingkan, terdapat risiko bahawa satu pihak tidak akan mematuhi atau melanggar perjanjian tersebut. Ketidakpatuhan ini boleh menghalang pelaksanaan dan mewujudkan ketegangan baru dalam konflik. Strategi dalam mengatasi konflik negara. Mengenal pasti matlamat yang ingin dicapai. Matlamat mestilah realistik dan boleh diukur bersesuaian dengan kepentingan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Membentuk satu pasukan yang terdiri daripada pelbagai pakar dan pihak berkepentingan yang berkaitan. Pasukan ini akan bertanggungjawab untuk
mereka bentuk strategi yang komprehensif dan berkesan untuk menyelesaikan konflik. Berdasarkan analisis konflik dan matlamat yang ditetapkan, pasukan perlu membangunkan strategi yang sesuai. Strategi ini mesti merangkumi pendekatan politik, ekonomi, sosial dan keselamatan yang seimbang. Selain itu, strategi juga perlu mengambil kira aspek keadilan, perdamaian dan pembangunan mampan. Pelaksanaan strategi perlu dilaksanakan dengan teliti dengan melibatkan penyertaan daripada semua pihak yang terlibat. Dan yang terakhir sekali adalah penilaian dan pelarasan. Semasa pelaksanaan strategi adalah penting untuk menilai dan menyesuaikan secara berterusan. Ini melibatkan pemantauan perkembangan konflik, mengukur kemajuan berbanding matlamat yang ditetapkan dan membuat perubahan pada strategi jika perlu. Penilaian berterusan akan membantu memastikan bahawa strategi yang diguna pakai kekal relevan dan berkesan. Sebagai kesimpulan, komunikasi perundingan boleh menjadi alat yang berkesan dalam menyelesaikan konflik negara. Pendekatan ini membolehkan pihak yang terlibat mencapai persetujuan yang saling menguntungkan, membina kepercayaan dan mencari penyelesaian yang mampan. Walau bagaimanapun, setiap konflik mempunyai konteks dan ciri tersendiri dan pendekatan yang betul mesti dipilih berdasarkan situasi yang dihadapi. Sekian dari kami, kumpulan M, UUMP Sibu. Sekian, terima kasih.